Assalamualaikum. Kejap. Amboi, laju ni scroll. Okay. Ni, cikgu nak tanya. Siapa yang tahu objek apa kat belakang cikgu sekarang? Nampak macam spring buaya adik kita je kan? Apa pula kaitan spring dengan pembelajaran kita hari ini? Cikgu pun ada juga spring. Pelik ni. Apa kaitan dengan pembelajaran kita hari ini? Jadi hari ini kita masih lagi di bab 1 untuk mata pelajaran fizik tingkatan 5. Tapi hari ini kita akan masuk ke subtopik kekenyalan. Oh ya, di akhir pembelajaran kita hari ini, 1. Anda akan tahu bagaimana cara untuk memerihalkan kekenyalan. Kedua, anda akan mencari hubungan antara daya dan pemanjangan spring menggunakan hukum Hooke. Dan yang terakhir sekali, kita akan membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pemalas spring. Kekenyalan. Kekenyalan tu apa cikgu? Okey, kenyal tu sebenarnya adalah sifat bahan. Jadi kekenyalan ini sebenarnya adalah satu sifat bahan. Okey, sifat bahan macam mana? Okey, kekenyalan ini dia akan membolehkan sesuatu objek itu kembali semula kepada bentuk dan saiz asalnya setelah daya dialihkan. Dialihkan macam mana tu? Okey, ni cuba bagi contoh macam ni. Kan kita tahu apabila satu objek itu dikenakan daya, bentuk akan berubah. Apabila daya telah mengubah sesuatu bentuk pada objek, kekenyalan ini akan mengalihkan daya tersebut dan kembali kepada bentuk dan saiz asalnya. Cikgu, spring je ke yang ada kekenyalan? Siapa cakap spring saja? Selain pada spring, getah dan span juga ada kekenyalan. Macam span ni kan, jika kita mampatkan span ni macam ni, daya kita kenakan kan, and then kita alihkan daya tu, kekenyalan tu akan menyebabkan bentuk span ini kembali kepada asal dan saiznya juga kembali kepada asal. Jadi span pun ada kekenyalan. Begitu jugalah dengan getah. Banyak sebenarnya objek-objek yang ada kekenyalan. Tetapi untuk subtopik hari ini, cikgu hanya akan fokuskan kepada spring sahaja. Jadi, comment for part 2, kita akan pergi ke pembelajaran seterusnya. Seterusnya, kita akan mempelajari tentang hukum Hooke, di mana hukum Hooke ini akan menerangkan hubungan antara daya dan pemanjangan spring. Spring yang berbeza mempunyai nilai pemalas spring yang berbeza, yang mana pemalas spring itu merujuk kepada kekerasan spring tersebut. Sebagai contoh yang cikgu tunjukkan di sebelah ini, semakin tinggi kekerasan spring tersebut, maka semakin tinggilah pemalas spring. Satu lagi contoh yang akan cikgu tunjukkan hari ini adalah seperti gambar di belakang. Okey, kita tengok pada spring A dulu. Spring A agak pendek berbanding dengan spring B. Kenapa? Kerana spring A mempunyai pemalas spring yang agak tinggi. Maka bila pemalas spring ni tinggi, jadi daya yang diperlukan juga adalah tinggi untuk kita regangkan spring itu. Jadi spring A adalah lebih keras berbanding spring B. Spring B lebih lembut berbanding spring A kerana spring B mempunyai nilai pemalas spring yang agak rendah, maka daya yang diperlukan juga adalah rendah untuk meregangkan spring tersebut. Sebelum kita teruskan dengan latihan, cikgu akan perkenalkan kamu semua dulu dengan satu hukum yang dinamakan sebagai hukum Hooke. Hukum Hooke ini, formulanya adalah seperti di atas. F sama dengan KX. Apa pula lah formula ni maksud dia? F bermaksud daya. Daya yang dikenakan ke atas spring tersebut. K pula adalah pemalas spring, di mana seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi adalah kekerasan spring. Dan X pula adalah pemanjangan spring. Maksudnya jika spring itu dikenakan sesuatu daya, kekerasan spring itu juga akan mempengaruhi pemanjangan spring. Tapi kan cikgu, macam mana pula kita boleh dapat hukum Hooke tu? Jadi jom cikgu tunjukkan macam mana kita nak dapat hukum Hooke tu. Jom. Pertama, kita akan lukis dulu graf F melawan X, iaitu daya melawan pemanjangan spring. Dan dikatakan kecerunan untuk graf ini adalah K, iaitu pemalas spring.
Dan kita akan gunakan rumus garis lurus Y sama dengan MX plus C. Dan dari graf kita dapat F sama dengan KX. Dan ini adalah hukum Hooke. Okey, sekarang ni kamu semua dah faham macam mana kita nak dapat hukum Hooke tu kan? Kita menggunakan rumus garis lurus. Okey. Jadi, kita dah tahu hukum Hooke tu macam mana. Jadi, jom kita cuba untuk guna pula formula hukum Hooke itu untuk kita menjawab soalan. Suatu spring keluli menghasilkan pemanjangan sebanyak 4 cm apabila suatu daya 10 Newton bertindak ke atasnya. Berapakah pemanjangan jika daya 25 Newton dikenakan ke atas spring itu? Untuk cara yang pertama, kita akan menggunakan rumus hukum Hooke. Okey, sebelum tu kita senaraikan dulu maklumat yang kita ada. Sebagai contoh, pemanjangan spring 4 cm dan daya 10 Newton. Kita masukkan dulu dalam formula hukum Hooke untuk mencari pemalas spring. Spring yang kita gunakan adalah sama, jadi kita boleh gunakan untuk mencari pemanjangan spring untuk 25 Newton daya. Jadi kita akan dapat 10 cm. Okey, untuk cara yang lebih cepat kita akan guna cara 2, iaitu menggunakan rumus F1 per X1 sama dengan F2 per X2. Jadi kita darab silang dan cari X2, dapat 10 cm juga. Jadi inilah dua cara untuk kita menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan hukum Hooke. Okey, jadi cikgu dah tunjukkan cara untuk kita menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan hukum Hooke. Jadi sekarang mestilah kamu pula yang kena buat kan? Jadi soalan seterusnya, cikgu nak kamu cuba buat sendiri menggunakan segala ilmu yang telah kamu belajar sebentar tadi. Cikgu nak kamu setkan masa selama 5 minit dan cuba untuk jawab soalan ni. Suatu spring memanjang sebanyak 3 cm apabila diregang oleh daya 15 Newton. Berapakah pemanjangannya apabila spring itu diregang oleh suatu daya 25 Newton? Seterusnya, apa yang kamu perlu tahu adalah faktor-faktor kepada kekerasan spring. Yang pertama adalah diameter gegelung. Diameter gegelung tu yang mana? Okey, diameter gegelung ni yang ni. Yang ni. Ni diameter gegelung. Itu adalah diameter gegelung. Yang kedua ialah diameter dawai itu sendiri. Diameter dawai pula. Okey. Ni dawai kan? Ni dawai. Okey. So diameter dawai ni ataupun kata lain sebagai ketebalan dawai itu. Yang ketiga pula adalah panjang spring. Okey, panjang spring. Spring mempunyai panjang yang berlainan ya. Diameter gegelung dah, diameter spring pun dah. Panjang spring pun dah, satu lagi. Jenis spring. Spring ni pun ada banyak jenis. Sebagai contoh, spring keluli, spring kuprum. Okey, jadi bahan-bahan ataupun jenis-jenis spring itu juga membawa kepada berat yang berlainan. Okey, jadi itu juga adalah faktor-faktor kepada kekerasan spring ataupun pemalas spring. Okey, itu sahajalah pembelajaran kita untuk subtopik kekenyalan hari ini. Cikgu harap ilmu yang cikgu curahkan kepada kamu hari ini dapat membantu kamu untuk mengulang kaji pelajaran supaya mudah untuk kamu nak jawab ujian yang akan datang. Jadi, sebagai kesimpulan, kekenyalan adalah satu sifat bahan yang membolehkan suatu objek itu kembali kepada bentuk dan saiznya setelah daya dialihkan. Okey? Ni semua ada kekenyalan. Tinggalkan komen, refleksi ataupun cadangan anda semua di ruang komen di sebelah. Dan apa lagi topik seterusnya yang kamu nak cikgu ajak? Sila komen dekat ruang komen, okey? Dan jangan lupa like and share. Bye. Assalamualaikum.